Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya dengan kuat tak? Boleh, Madam. Baik, Alhamdulillah. Baik, sekejap ya. Bateri ni. Okey, boleh. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa untuk minggu yang ke-12. Oh, kehadiran awak. Kejap lagi saya akan buat kehadiran awak ya. Minggu yang ke-12 yang merujuk bahawa kita ada dalam 3 minggu lagi sebelum kita sampai kepada penghujung semester ni. Untuk minggu ni sebenarnya esok. Okey, esok jadi ambil take note sikit esok. Esok awak akan bersiaran kuliah dengan saya setengah jam. Kita akan cuba habiskan apa yang tak boleh habis lagi untuk surat rasmi insya-Allah. Dan selepas itu dalam 30 minit yang terakhir kita akan anda berdua akan menduduki kuis, bukan peperiksaan akhir lagi kuis. Kuis yang mana ia adalah soalan berbentuk pilihan jawapan dalam bentuk isi tempat kosong. Okey, isi tempat kosong. Anda akan diberikan satu anekdot. Anekdot ni dia macam cerpen pendek. Dia bukan cerpen panjang tapi anekdot ni dia pendek je dalam less than 1000 patah perkataan lah. Jadi awak akan diberi satu anekdot. Anda akan mengisi tempat kosong, 10 tempat kosong dalam anekdot tersebut dengan memilih jawapan yang diberikan. Dan ada 10 soalan lagi, ialah soalan saya bagi satu saja, satu puisi kepada anda. Dan anda juga kena mengisi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. Diberi pilihan jawapan 2. Contohnya lah, saya tulis tu, lepas tu sama ada anda pilih dari atau daripada. Okey, aku menerima pemberian kosong Ali. Jadi kosong tu dari atau daripada. Ada setengah-setengah cakap dari lah, ada cakap daripada kan. Jadi di situ saya nak melihat sejauh mana anda faham tentang beberapa perkara yang penting dalam penulisan, iaitu tata bahasa. Tata bahasa ni kata hubung, kata kerja, kata nama, kata sendi, okey, di, ke, semua tu ada kata sendi, kata gandaan. Jadi itu pertama tata bahasa. Yang kedua ialah melihat kepada kesesuaian perbendaharaan kata, bahasa Inggerisnya vocabulary. Macam mana anda memilih perkataan yang sesuai untuk diisikan di tempat kosong bagi memastikan bahawa sajak itu adalah sesuai jawapannya begitu. Okay. Nampak macam sajak itu memang pernah diterbitkan. Nampak kalau kita letak perkataan lain dia akan jadi maksud lain. Sebab tu pilihan jawapan hanya 2. So pilih antara 1 atau nombor 2. Jadi soalannya saya akan bagi arahan untuk menggunakan aplikasi ni. Ada satu aplikasi dalam internet, saya akan bagi aplikasi itu pada anda. Anda akan tengok cara menggunakan aplikasi itu. Kemudian 30 minit yang terakhir saya akan bagi link, anda jawab soalannya dan hantar kepada saya. Dia akan beritahulah cara-cara nak hantar pada saya tu. Kemudian markah tidak akan ditunjuk. Dia macam kuis yang menyenyapkan markah. Hanya saya je tahu markah anda berapa ya. Dia tak macam kuisis. Kuisis yang anda jawab A, B, C, D dulu tu, anda boleh tengok markah kan. Yang ini tak nampak markah saja, nak senyapkan, nak bagi surprise. Berapa markah betul anda? Okey. Jadi bersedialah dan 2 je soalannya. Bahagian A itu anekdot, bahagian B itu ialah soalan puisi. Anda tak perlu tulis jawapan, anda cuma memilih sahaja jawapan. Okey, itu adalah perkara untuk kuis esok hari. Yang kedua ialah pada minggu yang ke-14, 2 minggu lagi, anda akan jawab soalan final exam, soalan peperiksaan akhir online. Saya akan cuba membuat kaedahnya memang macam final exam betul. Okey, kita akan ada 2 jam kuliah dan 2 jam kuliah itulah saya akan gunakan untuk soalan final exam awak. Sebabnya kita pun akan cover kalau minggu ni habis surat rasmi, minggu depan kita akan cover beberapa bukan kreatif yang senang, contohnya macam memo, apa lagi, laporan sikit sebanyak kan, teks berita dan sebagainya. Anda akan tengok bahagian tu sikit untuk 1 minggu, kemudian cukup. Minggu yang ke-14 memang saya rasa dah minggu yang sesuai untuk menjawab soalan akhir anda, yang mana ia adalah macam soalan final exam. Section A, bahagian A ialah soalan objektif, bahagian B ialah soalan
bukan esei lah, lebih kepada subjektif lah. Contohnya macam huraikan. Huraikan apakah unsur-unsur di dalam penulisan teks berita. Contoh. Jadi anda huraikanlah. Satu soalan 10 markah untuk bahagian section B. Anda pilih 2 soalan daripada 3 soalan. Ataupun satu soalan daripada 3 soalan. Saya pun tak ingat. Okay, nanti anda tengoklah soalan tu, jaga baca betul-betul. Dan soalan bahagian C ialah esei. Saya dah jumpa cara supaya anda boleh tulis esei online berserta dengan masa. Maksudnya 1 jam untuk soalan bahagian A dan bahagian B saya akan bagi untuk pada satu hari lah, hari Ahad. Anda akan jawab soalan A dan soalan B 1 jam. Kena jawab semua terus. Lepas tu untuk 1 jam yang kedua tu ialah pada hari Isnin anda akan jawab soalan esei. Semua bertulis pada online. Jadi pastikan internet anda okey. Dan juga anda kalau boleh menggunakan laptop, bukan menggunakan phone. Sebab nak jawab guna phone boleh, tapi terbatas. Sebab phone kalau awak nak buat garisan ke, awak nak tukar fontnya daripada bold kepada biasa, ataupun awak nak nak italic dia payah. Tapi kalau guna laptop boleh buat. Okay. Memanglah orang kata kalau guna online ni saya tak boleh tengok anda jawab tu adakah menggunakan buku rujukan ke ataupun anda copy paste ke. Memang saya tak nampak. Itu antara andangan Tuhan je lah. Okay, andangan Tuhan. Tapi saya boleh detect kalau benda tu daripada internet. Okay, kita boleh nampak kita boleh search. Kita boleh search for the orang kata similarity dengan apa yang ada dalam internet. Dan kalau daripada buku, sebenarnya sejauh mana je boleh meniru buku ya. Sebab anda pun masih perlu menaip dalam kertas soalan. Jadi kalau nak dikatakan nak cheating ketika online exam ni, boleh buat sangat. Cuma sejauh manalah anda dapat kebaikan daripada kerja penipuan tersebut tu, itu sesuatu hari jawab dengan Tuhan lah. Okay? Saya percaya pada pelajar saya, tapi saya akan ambil safety precaution. Saya akan masih mencari similarity jawapan awak tu kepada sumber-sumber dalam internet. Jadi elakkan copy paste. Kalau nak rujuk kepada buku, rujuklah kepada buku. Boleh, tapi jangan copy paste lah. Dan juga soalan saya akan buat sebaik mungkin ia adalah soalan aplikasi. Bukan soalan teori. Bila dikatakan soalan aplikasi ni, walaupun ada buku depan mata, walaupun awak boleh copy paste daripada internet, saya akan pastikan soalan itu anda tak boleh copy paste, anda tak boleh ambil daripada buku. Itu cabaran untuk saya lah. Bukan maksud saya bagi soalan yang lebih susah. Tak. Saya bagi soalan yang bagi saya nak elakkan student saya terjerumus kepada penipuan dalam menjawab final exam. Nanti saya juga yang tanggung dosa kan, bagi soalan daripada buku. Awak copy paste je. Tanpa saya ambil safety precaution. Jadi saya ambil cara biarlah saya susah membina soalan supaya saya dapat mengelakkan pelajar saya daripada tiru direct daripada buku ataupun sumber internet. Okay, I try my best lah. Cuma anda kena bersedia, nota kena semak, semua rakaman kita kena semak. Bagaimana kaedah soalan dia tu? Saya dah kata bahagian A dia ada objektif, bahagian B ialah soalan berstruktur. Tak salah istilahnya soalan berstruktur. Okay, macam huraikan, nyatakan, senaraikan, itu soalan berstruktur. Dan juga soalan bahagian 3 ialah soalan esei. Jadi kita akan buat 2 jam. Kadang-kadang pun memang 2 jam. Walaupun 3 bahagian soalan. Final exam awak duduk dekat kias pun memang 2 jam untuk 3 bahagian soalan ini yang bakal memberi anda 40 markah. Okey. Jadi benda tu tak susah. Apa yang kita perlu buat ialah kena faham sikit sebanyak lah macam mana nak jawab soalan nanti. Okey, sekarang saya boleh isi borang kehadiran dalam link yang diberikan di sebelah tu. Buka dulu dia punya window, nanti boleh isi selepas habis kelas ya. Minggu yang ke-12. Kalau saya betul dah tu, minggu yang ke-12. Baik, kita akan share screen untuk perbincangan yang lebih lanjut tentang penulisan surat rasmi. Okey. Okey.
sebelum ini anda telah diberikan penjelasan secara ringkas tentang perkara yang perlu dipastikan dahulu untuk penulisan surat rasmi, iaitu siapa yang menulis, siapa yang menerima, dari mana dan ke mana surat itu dihantar, apa tujuan menulis dan apa isi penulisan. Semua perkara ini adalah apa yang kita pastikan. Jadi secara mendalamlah kita akan pergi satu demi satu. Okay. Ada beberapa kategori pihak yang menulis. Okey, ada beberapa kategori. Jadi kategori-kategori pihak yang menulis ini boleh mempunyai tujuan yang sama. Walaupun ada banyak kategori, tapi mungkin tujuan penulisannya sama. Tak berkata bahawa orang awam akan tulis tujuan yang ni je. Tak kata yang duduk kat office tujuan dia yang ni je. Tak kadang-kadang orang awam pun boleh tulis tujuan surat rasmi yang sama dengan apa yang orang office tulis. Sama je bendanya. Cuma yang berbeza ialah latar belakang mereka. Yang pertama ialah orang awam. Okey, orang awam ni masyarakat lah. Okey, yang kedua ibu bapa pelajar. Ibu bapa pelajar ni bergantung kepada pelajar di bawah sekolah-sekolah kementerian ataupun pelajar-pelajar di pihak institusi pengajian tinggi. Okey, ibu bapa pelajar. Yang ketiga pelajar sendiri pelajar yang ada sebab lah nak tulis surat rasmi ni mungkin kepada warga akademik di institusinya, pensyarah, pegawai akademik, kepada KE, ketua eksekutif, kepada timbalan ketua haiwan eksekutif, ataupun anda nak menulis kepada kementerian. Anda nak mohon, contohnya telah ditolak tawaran masuk ke KIAS, lepas tu nak mohon daripada KIAS kata tak boleh buat apa dah, tapi anda mohon dengan kementerian pula supaya kementerian bantu dan sokong untuk anda masuk KIAS. Contoh, boleh buat ke tak boleh buat wallahualam, tapi itu contohlah. Maksudnya ada anda menulis ni sampai kepada pihak kementerian. Okey. Pegawai organisasi. Pegawai organisasi ni kita pun boleh kata kebanyakan mereka yang bekerja dalam sesebuah organisasi pasti akan menulis surat rasmi secara mahu ataupun secara tidak mahu, secara rela ataupun secara paksa. Sebab banyak perbuatan, perkara-perkara yang dilaksanakan oleh seseorang dalam organisasi memerlukan dia untuk memaklumkan, untuk mengadu, untuk melaporkan sesuatu itu dalam bentuk surat rasmi. Okey, jadi pegawai organisasi, orang-orang kenamaan, orang-orang kenamaan ni kita kata bahawa mereka sendiri pun ada tujuan untuk menulis surat rasmi. Bukan kata bila dia sebagai orang kenamaan ataupun dia orang yang mempunyai jawatan yang tinggi dalam sebuah organisasi ke, dalam sebuah negeri ke, dalam sebuah negara ke kan, kita kata tak tulis surat rasmi. Sebenarnya mereka juga menulis surat rasmi untuk pemakluman, untuk orang kata amaran, untuk peringatan, mereka mengeluarkan surat rasmi. Dan yang lain-lain lah, lain-lain individu yang ada sebab untuk menulis surat rasmi. Jadi ini adalah siapa yang menulis surat rasmi, sebabnya kita kena tengok kepada latar belakang dia tu. Latar belakang mereka. Orang awam mungkin awak kata ataupun kita fikir ayat orang awam dengan orang yang kerja organisasi ni lain Orang awam ni ayat dia santai sikit, organisasi ayat dia formal lagi. Orang kenamaan formal lagi, pelajar ni dia educated sikit. Untuk pengetahuan anda, penulisan surat rasmi, bunyi surat, bunyi ayatnya semua sama. Ia perlu berbunyi rasmi. Walaupun dia orang awam, dia kena menulis, memaksa diri dia untuk menulis dalam keadaan yang rasmi. Bukan kata bila latar belakang lain, maka penulisannya lain. Tak, ia masih perlu kepada ayat-ayat yang rasmi. Dia tak boleh tulis ikut macam dia tulis Insta ataupun dia tulis FB kan, Twitter ke, dia tulis ikut suka kan. Tak. Orang awam sendiri pun bila dia tulis surat rasmi, dia perlu menggunakan ayat-ayat rasmi. Itu yang penting kita kena faham. Siapa pun yang menulis, rasmi tetap rasmi. Okey? Itu kena peganglah sebab memang surat rasmi ni confirm dia tak ada ayat yang santai. Dia akan mempunyai ayat yang sangat-sangat rasmi. Okey, kita lihat pula kepada siapakah penerimanya. Okey, pertama individu. Dihantar oleh siapa tadi? Okey, dihantar oleh pegawai organisasi ke, orang kenamaan ke kan, pihak berwajib ke kan. Jadi dihantar kepada pihak individu. Individu ni selalunya kita menggunakan sama ada alamat rumah
ataupun alamat tempat kerja. Ada dua tempat lah yang kita selalu gunakan. Ada zaman dulu rumah dia tak ada PO box, dia tak ada postcode, dia tak ada nombor rumah dan sebagainya. Dia guna pejabat pos dekat kawasan kawasan kampung atau kawasan daerah dia tu, mana apa-apa hal surat sampai ke pejabat pos dia. Itu zaman dululah. Zaman sekarang setakat yang saya tahu ialah semua rumah ada alamat dan semua rumah boleh menerima surat. Itu yang saya tahulah, individu Tapi ada juga surat yang tidak dihantar melalui pos. Sekarang ni surat dah dihantar melalui email. Okey, email adalah satu bentuk pusat pengiriman surat, kaedah pengiriman surat yang masih rasmi lagi. Jadi kalau hantar surat rasmi melalui WhatsApp, tidak digalakkan. Sebenarnya dari segi profesionalisme pun kita tak galak guna WhatsApp, IG, Facebook untuk menghantar surat rasmi. Surat rasmi adalah bersifat rahsia. Bila bersifat rahsia, tak sepatutnya dimasukkan ke dalam media sosial. Ia adalah bersifat confidential, rahsia sulit. Sebab itulah kita post ataupun kita hantar email. Email tu confirm dah. Hanya orang penerima tu yang akan terima. Okey, jadi individu yang akan menerimanya. Jika individu, letaklah nama individu. Ataupun penerimanya adalah sebuah organisasi. Okey, organisasi. Walaupun organisasi kita hantar kepada pihak kementerian ataupun awak hantar kepada pihak KIAS. Tetapi sebenarnya kita merujuk kepada seorang pegawai yang perlu menerima surat itu on behalf of the organisation. Untuk mewakili organisasinya. Contohnya awak hantar kepada KIAS, tetapi untuk perhatian UP. Pernah nampak tak perkataan UP? UP itu untuk perhatian Timbalan Ketua Eksekutif Hal Ehwal Akademik. Jadi hantar pada KIAS sahaja, tapi awak tulis pula untuk perhatian siapa? Untuk perhatian KI ke, untuk perhatian TKHCA ke, untuk perhatian pensyarah ke? Kalau untuk perhatian pensyarah, awak kena tulis nama pensyarah. Okay? Jadi masih lagi individu yang menerima, tetapi ia dialamatkan kepada organisasi. Dan juga lain-lain lah. Okay? Penerimanya mungkin di pihak bukan kementerian, jabatan-jabatan macam pihak berkuasa pihak berkuasa, kita hantar surat kepada pihak berkuasa ke, kita hantar surat kepada mana-mana bangunan yang ada penghuninya ke dan sebagainya lah. Istilah lain-lain ni kalau selain organisasi dengan individu saya tak nampak sebenarnya, tapi kalau ada saya letak lain-lain lah. Mana tahu anda ada nampak siapa lagi penerimanya, okey, boleh letak dalam lain-lain. Okey. Jadi mana dan ke mana dari mana ke mana. Okey. Dia sama je. Dari mana ke mana tu tempat yang sama. Dari rumah ke rumah, dari syarikat ke rumah, dari kementerian ke rumah, dari jabatan ke rumah, dari balai ke rumah and so on. Ataupun dari rumah ke syarikat, dari rumah ke kementerian, dari rumah ke jabatan, dari rumah ke balai and so on. Jadi dari mana ke mana tu benda yang samalah. Kalau kita katakan individu mungkin berlainan, tapi lokasinya akan menjadi kepada tempat yang sama juga. Selagi duduk dalam muka bumi ni lah. Kalau awak hantar surat kepada alien ke kan, yang duduk kat planet mana tu, wallahualam saya pun tak berani nak jawab. Ataupun anda hantar pada orang bunian yang duduk dalam hutan mana tu, saya pun tak berani nak jawab. Tapi selagi kita hantar surat kepada insan lain, manusia lain, maka legit lah. InsyaAllah sampai. Okey, jadi tujuan dan isi. Kita kalau tengok kepada tujuan dan isi. Tujuan tadi, yang hari tu kita belajar. Tujuannya kan saya tanya Rawadah dengan Aisyah sendiri, apa tujuan-tujuan lain? Permohonan, makluman, aduan, laporan, apa lagi, jemputan, rayuan, amaran. Itu adalah tujuan-tujuannya. Dan kemudian apakah isi? Isi adalah kandungan surat yang berpandukan tujuan penulisan surat rasmi. Jadi nak tak nak, kena tahu hala tuju. Apa tujuan saya hantar surat ni? Okey, awak hantar surat kepada saya. Apa tujuan saya hantar surat kepada Puan Tuan Siti? Tanya dulu tujuan, baru anda boleh nampak apakah isi yang boleh anda tulis. Sejauh mana isi anda boleh tulis dan sejauh mana sempadan isi yang anda perlu nyatakan.
Sebab kalau kita tidak tahu tujuan, surat rasmi tak sepatutnya keluar. Surat rasmi adalah bertujuan. Okey, dia bukan surat layang. Even surat layang pun yang dilayangkan kepada banyak pihak pun dia ada tujuan. Tujuan dia nak hentam, tujuan dia nak marah, tujuan dia nak tegur, tujuan dia nak condemn. Itu pun bertujuan. Apatah lagi surat rasmi. Dan pastikan tujuan itu jelas. Untuk satu-satu tujuan, dia ada rangka isi, semak isi dan murnikan isi. Terbalik dah pula. Okey, tetapkan tujuan, jelaskan tujuan dan analisis tujuan. Baik, kita tengok yang tujuan dulu. Okey, tujuan kita menetapkan tujuan. Selepas kita menetapkan tujuan, ada simbol PG. Saya tak perasan ada simbol PG. Maaf minta maaf kalau mengganggu sensitiviti anda. Tak perasan ada simbol. Sebab dia datang automatik kita masuk isi. Saya template ni saya dapat daripada internet. Minta maaf nanti saya tukar template ni. Okey, jelaskan tujuan selepas tetapkan tujuan, jelaskan tujuan. Mula kita tetapkan tujuan, lepas tu kita jelaskan perkara di atas adalah dirujuk. Tujuan ataupun untuk makluman tuan, tujuan surat ini dihantar adalah untuk memaklumkan tentang ketidakhadiran saya ke kuliah. Okey, kan kita analisis tujuan. Analisis tujuan itu kita dah beritahu dah bahawa kenapa kita tak hadir kuliah tu, kita dah beritahu awak-awak sebagai satu analisis. Okay, selepas kita dah dapat semua ni, kita rangka isi, kita semak isi, kita murnikan isi. Yang ini sebenarnya ramai yang kadang-kadang format okey. Cantik format. Tapi isi amat mengecewakan. Sebab saya dah kata isi yang pertama-tama sekali kena berbunyi formal, kena berbunyi rasmi. Dia tak boleh berbunyi santai ataupun berbunyi sangat sangat meleret-leret, okey, atau berbunyi terlampau tersirat, berbunyi puitis sangat, okey, tak boleh. Jadi rangka isi ini kena betul-betul tepat, ringkas dan juga rasmi. Jadi rangka isi ni bukan main-main lah. Saya boleh kata berapa banyak surat rasmi yang saya baca dan saya tak setuju angin dengan ayat yang digunakan. Sebab ayat itu ada sifat-sifat yang saya cakap tadilah. Okey. Lepas tu semak isi. Bila semak isi, kita bukan semak isi saja. Kita semak tanda baca, kita semak huruf besar, huruf kecil, kita semak penanda wacana. Okey, dengan semakan terhadap vocabularies ataupun perbendaharaan kata. Sesuai tak nak guna perkataan ni kat sini? Sesuai tak? Rasmi tak bunyi perkataan ni saya gunakan di sini? Okey. Jadi kalau contohnya awak buat surat kan kepada cikgu ataupun awak pelajar, awak hantar surat kepada saya lah. Anda nak beritahu bahawa anda mengikut mak ayah pergi bercuti contoh saya mengikut mak ayah pergi bercuti. Okey, mana yang sesuai? Guna perkataan mak ayah ke, menggunakan perkataan umi abi ke atau menggunakan perkataan ibu ayah? Semua mempunyai makna yang sama sinonim semua tu. Tetapi untuk rangka atau untuk isi sebuah surat rasmi, kalau awak kata untuk pengetahuan puan, saya telah mengikut mak ayah saya pergi melawat ke Genting Highland. Genting Highland, Cameron Highland. Okey, mak ayah tu betul tapi tidak rasmi bunyinya. Bukan untuk penulisan rasmi mak ayah. Ataupun umi abi. Umi abi tu juga bukan penulisan rasmi. Yang rasminya ialah ibu bapa. Ada ke pernah awak nampak cikgu bagi surat kepada mak ayah? Tak ada, dia akan beri kepada ibu bapa sekalian. Kenapa? Sebab ibu bapa tu bunyi rasmi ni yang dikatakan pemilihan perkataan untuk tujuan penulisan surat rasmi. Ada yang gagal isinya tu berbunyi rasmi sebab dia guna perkataan biasa dia guna. Kat rumah kan saya panggil umi abi, tak apalah saya letaklah surat saya pun umi abi, difahami. Memang difahami tetapi tidak rasmi. Walaupun awak panggil dia umi abi, awak kena buat dalam surat rasmi tu kena letak kepada ibu ayah. Dia tidak mengikut apa yang biasa awak buat. Dia kena mengikut norma-norma rasmi. Itu penting kita kena ingat. Okey? Norma-norma rasmi. Biarlah bunyi yang sangat-sangat formal. Awak kata nanti Allah bunyi macam dalam buku je. Memang rasmi ni maksudnya macam dalam buku lah. Memang kena macam tu. Okey, semak isi balik, murnikan isi.
Okey, mula-mula guna mak ayah. Okey, ni tak rasmi. Lepas tu tukarlah, murnikan. Maksudnya pemurnian ini dalam erti kata bahasa kita ialah membaiki kesilapan. Menambah baik kesilapan dalam penulisan itu istilah, tapi dalam dunia penulisan kita tak cakap kita membaiki, kita tak cakap baiki, sebab membaiki ni macam awak baiki mesin, awak baiki motor, baiki kereta kan. Tapi untuk dunia penulisan kita panggil kita memurnikan karya, memurnikan isi, memurnikan cerpen, memurnikan sajak. Jadi kita murnikan isi. Bila istilah murnikan tu maksudnya kita menghasilkan sesuatu yang sangat murni. Murni ni bersih lah. Bersih, kemas, baca pun tak banyak kesalahan. Okay? Itu maksudnya pemurnian isi. Jadi tujuan dan isi ni dia datang sekali. Tapi yang penting ialah bila ada tujuan je baru ada isi. Tak ada tujuan awak nak bina isi pun tak boleh. Okey, jadi yang tadi tu cuba ingat balik bagaimana kaedah menulis tu tadi, dan insya-Allah kita akan tengok bahagian format. Okey, dah bersedia menulis surat rasmi? Okey, jawab soalan ini. Ada lagi tak yang masih mengelirukan tentang penulisan surat rasmi? Aisyah dengan Rawadah, ada tak apa lagi yang mengelirukan tentang penulisan surat rasmi? Ada tak? Rawadah, Aisyah? Ada orang ke? Ada. Ada apa-apa lagi tak yang masih mengelirukan tentang penulisan surat rasmi? Madam nak tanya. Dekat ni tak ada lagi. Okey, boleh tanya. Apa ni macam contoh notis ke? Termasuk dari surat rasmi ke? Okey. Notis tu kita akan belajar dalam tajuk memo. Notis ni dia bukan surat rasmi, dia duduk di bawah kategori memo. Yang itu kita akan sentuh minggu depan. Bagus soalan tu. Terima kasih sebab tanya. Minggu depan kita masuk memo. Okey. Ada lagi nak tanya? Lagi madam, pasal apa ni kuis tu ke minggu depan ke esok? Kuis esok. 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 Okey. Dia tak perlu tengok nota pun. Kuis tu macam kedua-duanya penulisan kreatif. Satu tu anekdot, dia macam cerita pendek. Lepas tu satu lagi ialah sajak. Jadi kejawab ialah isi tempat kosong je lah dengan jawapan yang sesuai. Itu pun jawapan dah diberi. Anda cuma pilih yang mana paling tepat untuk diisi. Okey. Lagi soalan boleh je tanya apa pun nak tanya. Tak ada? Okey, kalau tak ada, kita teruskan. Tak ada, madam. Okay, kita teruskan dengan yang seterusnya. Okay, apakah format asas penulisan surat rasmi? Apakah format asas penulisan surat rasmi? Sebabnya kalau tengok internet memanglah kita akan nampak banyak sangat format, tapi apa sekalipun saya dah beritahu awak, pastikan bahawa format itu tidak mengelirukan kerana format yang berbeza disebabkan oleh amalan organisasi. Okey, amalan organisasi. Jadi tidak ada masalah lah untuk kita memilih format yang mana yang terbaik untuk digunakan. Okey, kita lihat dahulu ada dua format. Pertama format dengan letterhead ataupun kepala surat. Satu lagi format tanpa kepala surat lah, without letterhead. So yang ini kita masuk dulu tanpa kepala surat. Okey, maksudnya without letterhead. Saya guna istilah letterhead ni memang kalau pergi mana-mana organisasi orang tak panggil kepala surat Kalau tempat tu memang guna bahasa Melayu full memang ya, tapi kebanyakan kita memang terbiasa dengan istilah letterhead. Baik, ini adalah contoh surat tanpa kepala surat. Okay, saya ada besarkan dekat tepi ni. Okay, tengok ya, yang dekat atas tu. Itu maksudnya tanpa kepala surat. Di mana ia selalunya ditulis oleh mana-mana individu yang tidak menggunakan surat yang berlogokan
ataupun menggunakan letterhead surat secara rasmi. Okey, jadi mungkin ibu bapa yang menulis kepada pihak sekolah boleh. Ataupun pelajar-pelajar sekolah yang hantar surat kepada orang luar tak melalui sekolah jadi awak boleh tulis sahaja di atas tu nama sekolah, tak menggunakan letterhead. Letterhead ni biasanya digunakan untuk urusan pejabat rasmi. Okey, itu penggunaan letterhead lah. Kita budak pelajar-pelajar mungkin tak boleh nak gunalah. Tapi kalau mereka benarkan kita guna. Tapi most of the time memang tak boleh. Okey, melainkan awak pelajar IPT, awak ada kelab awak ada logo sendiri dan anda nak letak logo sebagai letterhead boleh. Macam contohnya saya memegang kelab sains, kelab seni sastra dan budaya KSSB KIAS. Bila untuk tulis surat kepada orang luar, kami boleh gunakan letterhead, logo KIAS dan logo KSSB. Okey, jadi ini untuk kes yang tidak ada letterhead. Tulis alamat penghantar. Nama tak tulis kena ingat untuk yang atas kali itu tidak ada nama pengirim. Cuma ada alamat pengirim. Kemudian ia diikuti oleh nama dan alamat penerima. Okay, dekat sini meletakkan jawatan sahaja sebab mungkin dia tak tahu nama pengarah. Tapi kalau anda dah tahu nama pengarah, boleh letak nama dahulu kemudian baru dia punya jawatan. Okey, contohnya Encik Abu Ben Bakar, pengarah Jabatan Arkib Negara Malaysia, contoh. Okey. Jadi kat sini boleh nampak nama dan alamat penerima dan juga tarikh. Tarikh diletakkan di sebelah kanan untuk kes format ni. Sebab kalau kita belajar di sekolah pun memang format sekolah asas, kita belajar rukun menulis surat rasmi ni memang macam ni. Okey. Dan kita tengok most of the time mereka akan menggaris perkataan dan postcode negeri. Negeri dan juga postcode. Okay. Kalau tak garis boleh ke? Boleh je. Kalau tak garis pun boleh je. Okay. Ada setengah-setengah yang garis, ada setengah-setengah yang tak garis. Saya rasa itu bukan satu kewajipan. Tapi kalau diikutkan format yang saya bagi ni bergaris, maka boleh dijadikan sebagai rujukan tambahan lah. Kalau anda rasa tempat lain semua garis, garis lah. Tapi kalau rasa ada yang garis, ada yang tak garis, maksudnya boleh guna dua-dua. Untuk jawab soalan exam ke, contohnya kalau ada exam suruh buat surat rasmi, garis pun saya terima, tak garis pun saya terima. Okey? Baik. Okey, yang seterusnya kena ingat tentang penggunaan huruf besar dan huruf kecil. Penggunaan koma dan noktah, penggunaan garisan. Memang ada garisan ada setengah-setengah penulisan surat rasmi yang tidak ada garisan. Tapi saya berat kepada penggunaan garisan. Sebab kalau guna letterhead pun dia akan ada garisan. Jadi kenapa kita secara tega membuang garisan tu? Saya pun tak tahu siapa yang mula buang garisan tu, tapi sepanjang yang saya tahu bahawa garisan itu tertakluk juga penggunaannya dalam penggunaan letterhead. Jadi dia synchronize lah. Garisan tu kita guna. Okey. Koma dan noktah. Kalau saya belajar zaman sekolah dulu memang ada koma. Koma, noktah lah sekali. Okey. Koma, noktah. Itu yang saya belajar dululah. Tapi boleh buat lagi tengok kepada amalan organisasi anda. Amalan organisasi anda adakah dia ada koma, noktah? Ada setengah-setengah organisasi dia tulis dia alamat. Nama, alamat, negeri, postcode semua kan. Tapi tak ada koma hujung. Nak ikut yang mana? Ikut organisasi awak. Tapi kalau kena menulis untuk final exam, yang ini lah. Kena guna yang inilah untuk final exam. Ada koma, noktah. Okey. Jadi huruf besar, huruf kecil ingat. Semua nama tempat, nama jawatan, daerah, negeri, wajib huruf besar. Wajib huruf besar. Jangan kita jadi orang kata jadi confused. Memang wajib huruf besar untuk semua kata nama khas Seterusnya kita tengok pula yang part yang bawah tu, bahagian bawah tu. Tuan, koma. Kalau tak tahu jantina dia, guna tuan. Saya selalu kalau saya tak tahu jantina, saya guna tuan/puan. Kalau saya tak tahu jantina. Saya takut kalau dia perempuan, dia terasa kalau saya panggil dia tuan. Tapi kalau saya betul-betul tak tahu jantina dia, saya buat tuan/puan.
Maksudnya kalau dia tuan, dia akan baca bahagian tuan. Kalau dia puan, dia akan baca bahagian puan. Kalau kita tak tahu jantina dia. Tapi kalau kita tahu jantina dia, dia memang confirm lelaki, letaklah tuan. Kalau confirm perempuan, letaklah puan. Okey, kalau dia cik macam mana? Okay, kita hanya ada tuan dan puan. Untuk salutasi mana-mana organisasi, mana-mana individu biasa. Tuan/puan. Otak tuan, puan. Kita, walaupun dia cik, okay, kita tak ambil kira cik. Kita selalu guna tuan dan puan. Boleh jadi, siapa sekalipun dia kahwin ke tak kahwin lagi, dia guna tuan atau puan. Kalaulah dia ada jawatan, pangkat, bukan jawatan pangkat, datuk, gunalah datuk. Kalau dia ada pangkat apa yang berhormat, gunalah yang berhormat. Okay, jadi kena belajar sikitlah, kena buat homework sikit untuk tengok apa sebenarnya salutasi terbaik untuk dia. Okay. Mohon kebenaran mengadakan lawatan sambil belajar. Okay, tajuk ni pun, sebenarnya tajuk ni ada di antara penulis surat rasmi yang tajuk dia tak jelas. Awak kena bagi tajuk yang jelas tajuk yang sangat jelas. Mohon kebenaran mengadakan lawatan sambil belajar. Jelas dan juga pendek. Itu sebenarnya surat rasmi. Kalaulah panjang sangat, itu bukan tajuk dah tu. Itu dah jadi isi pertama dah tu. Mohon kebenaran mengadakan lawatan sambil belajar ke Jabatan Arkib Negara Malaysia oleh pihak Persatuan Sejarah Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Mawar. Ya Allah, panjangnya. Kan? Tak perlu cakapnya macam tu dalam tajuk. Tajuk tu ialah tujuan. Di mana awak letak tujuan? Tujuan tu letak di tajuk. Memohon kebenaran mengadakan lawatan sambil belajar. Itu tujuan awak menulis. Okey. Menjemput sebagai penceramah program kelab. Cukup. Okey. Ataupun jemputan. Jemputan sebagai penceramah program kelab. Ataupun jemputan sebagai penceramah. Cukup. Ataupun mohon. Bateri saya. Okey. Ataupun mohon menilailah, tapi biar pendek, itu tujuan. Tujuan kita apa? Direct terus. Pemakluman tidak hadir kuliah. Habis. Kelas. Pemakluman tidak hadir kuliah. Jadi yang jadi panjang-panjang tu tajuknya tu kenapa sebenarnya? Itu soalan yang perlu kita tanyalah. Tapi ada di antara tajuk panjang yang legit yang sah. Ada tajuk panjang yang cukup membantu. Ada beberapa, anda boleh semaklah nanti Berhubung dengan perkara di atas adalah dimaklumkan bahawa Persatuan Sejarah Sekolah kami merancang untuk mengadakan lawatan sambil belajar ke Jabatan Arkib Negara. Berhubung dengan perkara di atas, koma. Yang ini dia bagi panjang. Dia bagi perenggan pertama itu sebagai perenggan pengenalan yang sangat-sangat detail. Ada setengah-setengah dia guna satu ayat je, perkara di atas adalah dirujuk. Kenapa Sebab ada setengah-setengah yang memang tulis panjang ke atas. Mohon kebenaran mengadakan lawatan sambil belajar ke Jabatan Arkib Negara oleh Persatuan Sejarah. Dia dah beritahu dah dekat tujuan tu. Jadi yang perenggan kedua tu, perenggan yang bawah tu, yang pertama dia tulis pendek je. Perkara di atas adalah dirujuk. Boleh ke? Boleh. Yang ini memang dia letak tajuk dia pendek, tapi dia buat penerangan pada perenggan pertama. Ada yang buat tajuk panjang tapi perenggan pertama dia pendek je. Jadi yang mana satu sebenarnya betul, dua-dua pun betul. Cumanya bagi saya, kalau nak elok, tujuan yang diletakkan di tajuk itu biar pendek lah. Biar pendek, ringkas dan juga padat. Supaya bila masuk ke perenggan yang pertama tu kita tak perlu cakap banyak. Okey. Yang kedua, kena ada tua, lepas tu kena buat tab. Tab pula dah. Tab. Kena tab. Kalau dalam atas laptop awak tu dia tulis tab. T-A-B, tab. 2 noktah tab. Okey. Itu kaedah penulisannya. Tujuan lawatan ini adalah untuk mendedahkan murid-murid dengan khazanah warisan negara dan bahan-bahan sejarah di samping meningkatkan kesedaran tentang pemeliharaan khazanah warisan negara. Lawatan ini juga diharap dapat memupuk minat yang lebih mendalam tentang sejarah di dalam diri murid-murid kami.
Isi ni apa? Isi ni ialah objektif lawatan dia. Direct terus. Objektif. Apa objektif lawatan? Tak adalah kata macam-macam. Kami sebenarnya berancang nak pergi kerana kami rasakan bahawa ini adalah yang terbaik untuk pelajar-pelajar kami. Tak ada, tak rasmi langsung bunyi ayat tu. Tapi ayat dia rasmi, direct. Okay? Tujuan lawatan adalah apa? Bagi objektif. Kalau ikutkan ada 3 objektif. 3 objektif lawatan dia letak dalam bentuk perenggan. Comel lah macam ni. Okay? Sangat jelas. Okay. Ada salutasi, ada pendahuluan, ada isi. Okey, yang itu saya cuba oyak yang tadi tu. Okey, yang ini dia guna garisan. Dia tak guna bold. Tapi di hujung tengok tidak ada noktah. Jangan letakkan noktah. Okey. Penggunaan huruf besar dan huruf kecil kena ambil kira. Penggunaan noktah kena ambil kira. Yang mana guna, yang mana tak guna. Penggunaan garisan, kalau nak guna garisan, garis. Kalau tak nak, guna bold. Penggunaan nombor turutan bermula dengan nombor 2. Nombor 1 tidak ada di dalam surat rasmi. Dan pemerengganan. Pemerengganan kena guna tab tadi yang saya kata dalam laptop awak. Okey, teruskan. Nombor 3. Nombor 3 dah habis beritahu objektif tadi, kita masuk kepada maklumat. Butir-butir lawatan. Yang ini memang senang. Tak payah tulis dalam bentuk perenggan, tulis dalam bentuk pemerengganan macam tu. Tarikh, masa, bilangan murid, bilangan guru. Sebabnya orang baca surat rasmi nak baca cepat. Dia tak nak baca lerek-lerek, tak nak. Dia bukan baca surat cinta, dia baca surat permohonan. Jadi dah tahu objektif, dah tahu butir butir lawatan, tarikh, masa, bilangan murid dan bilangan guru, cukup. Okey, dia boleh bertindak di atas butir-butir lawatan tadi tu. Nombor 4, diharapkan agar permohonan kami dapat pertimbangan wajar daripada Tuan. Selain itu, kami berharap Tuan dapat memberikan jawapan secepat mungkin memandangkan kami perlu membuat persediaan awal bagi lawatan tersebut. Kat sini nampak ada harapan diletakkan. Sebab tu saya kata surat rasmi ni elok dihantar sebagai surat iringan. Sebab kita boleh tulis harapan kita kat situ. Diharapkan agar permohonan kami mendapat pertimbangan sewajarnya daripada Tuan. Dia tengah main psikologi ni. Psikologi yang menunjukkan bahawa kami benar-benar berharap. Kami berharap pertimbangan sewajarnya daripada Tuan. Dan satu lagi seolah-olah kita menggesa dia, tapi kita tak menggesa. Kita cakap dengan ayat yang sangat rasmi. Selain itu, kami berharap Tuan dapat memberikan jawapan secepat mungkin. Memandangkan kami perlu buat persediaan awal. Ayat tu sebenarnya memberi penegasan bahawa janganlah melengah. Kami perlukan jawapan cepat. Okay? Kalau kita sekadar hantar tentatif, kita tak hantar surat, jadi orang tak tahu benda ni kita nak buat cepat. Ayat bawah tu sangat rasmi tetapi tidak berbunyi memaksa. Dia berbunyi seolah-olah sila ambil maklum. Macam tu. Sebab itulah surat rasmi ni dia tidak berbentuk emosi. Kalau orang dengar pun, orang yang mendengar tu pun dia tak adalah marah bila dia dengar, dia baca okey nak jawapan cepat. Boleh tak apa, kita bincang dalam meeting terus. Jadi kat situ mereka boleh ambil tindakan secepatnya. Berdasarkan ayat nombor 4 tu sahaja. Bijak tak surat rasmi? Dia bijak. Dia main psikologi pembaca. Dia memberi perhatian kepada pembaca. Pembaca surat rasmi kena buat apa lepas ni? Kita dah tolong dia. Lepas ni maksudnya tolong bagi kami jawapan secepat mungkin. Jadi orang yang baca tahulah tindakan seterusnya ialah kita dapatkan persetujuan sama ada lulus atau tidak. Kalau lulus dia akan bagi jawapan lulus. Kalau tak lulus dia akan beritahu awal-awal. Maaf cik tak dibenarkan sebab PKP. Contoh. Dan nombor 5, sekiranya terdapat sebarang kemusykilan, sila hubungi Cik Atira binti Akil melalui telefon di 03-7953-1000. Okey. Jadi adanya maklumat, adanya harapan dan ada info bantuan. Bawah sekali tu ada info bantuan. Kalau ada kemusykilan, telefon dia ni. Mungkin bukan Cik Atira Akil yang tulis surat. Yang tulis surat orang lain, Arash. Tapi sila hubungi Cik Atira. Dia beza yang dihubungi kadang-kadang bukan orang yang hantar surat. Okey, faham penggunaan huruf besar, huruf kecil, penggunaan noktah bertindih. Noktah bertindih yang dua-dua noktah, atas noktah, bawah noktah. Bukan yang atas noktah, bawah koma. Okey. Itu bukan salah tak boleh guna yang itu dalam menunjukkan tarikh, masa, bilangan murid dan bilangan guru. Nombor turutan 2, 3, 4, 5 dan juga ada pemerengganan Kita tengok yang terakhir. Bahagian terakhir, pertimbangan daripada pihak Tuan amatlah dihargai. Sekian, terima kasih. Yang benar, tanda tangan Arash bin Mazli, Setiausaha Persatuan Sejarah Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Mawar. Ada penutup, ada tanda tangan, ada nama, status jawatan pengirim. Okey, penutup, pertimbangan daripada pihak Tuan amatlah dihargai.
Okay. Saya pun nampak banyak sebenarnya surat rasmi yang ada penutup yang tidak bernombor. Dia macam atas. Kalau pengenalan atas tu tak ada nombor, bawah tu dia bersifat tidak bernombor jugalah. Buka tak ada nombor, bawah pun tutup tak ada nombor. Tapi ada setengah-setengah dia bernombor. Tengok amalan organisasi awak macam mana. Kalau soalan final exam, lebih baik awak ikut yang ni lah, format yang ni. Okey, sekian, terima kasih. Yang benar koma. Yang benar koma, huruf kecil Y huruf besar, B huruf kecil. Yang benar koma. Sekian, terima kasih tu sekian koma, terima kasih. Banyak di antara penulis surat rasmi yang buat sekian noktah, terima kasih T huruf besar. Salah dia sekian koma, terima kasih. Yang benar siapa? Arash Memazli, Setiausaha Persatuan Sejarah Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Mawar. Okey. Dekat situ kena adalah penggunaan huruf besar, huruf kecil, penggunaan bold. Nama penulis kena huruf besar, kena bold. Wajib lah sebab kita guna laptop kan. Penggunaan noktah dan koma. Kalau tak ada laptop pun awak guna kurungan. Guna kurungan kalau tulis tangan lah. Guna kurungan nama huruf besar semua. Itu kalau tak ada laptop. Penggunaan noktah dan koma, pemerengganan. Okey, benda yang sama. Jadi contoh ini sebenarnya sikit sebanyak memberikan anda satu pendedahan bahawa nak tulis surat rasmi sebenarnya tak susah pun. Benda tak meleret-leret. Awak tak perlu fikir apa benda nak cakap. Yang pertama tadi apa? Isi pertama tadi, yang pertama sekali tujuan. Beritahu tujuan awak secara pendek. Yang kedua, bagi tahu terus objektif untuk lawatan tu. Yang ketiga, bagi butir-butir lawatan. Yang keempat, buat pengharapan. Yang kelima, bagi informasi bantuan. Kemudian kita buat penutup, sekian terima kasih, kita yang benar, tanda tangan dan siapa yang menghantar. Khalas. Satu surat rasmi telah terbina. Okey? Susah ke tulis surat rasmi? Tak susah. Yang susahnya ialah bila kita menyusahkan diri nak tulis meleret-leret. Okey, jadi itu sikit sebanyaklah saya simpan dulu yang dengan kepala surat rasmi ni dengan letterhead ni. Saya simpan dulu yang ini, kita akan bincang esok sebelum kita sit for the quiz esok ya. Baik. Ada soalan tak? Tak ada, Madam.